Kita berbicara berkenaan dengan stroke haba. Mungkin selama ini, sebelum ini kata kita dah tahu sedikit sebanyak. Tapi mungkin kita sendiri tak tahu bahawa kita ni mengalami stroke haba. Mungkin kita anggap macam pening-pening biasa dan sebagainya kan. Sebab ia kerana faktor lingkungan ya, kita akan teruskan sampai ke September nanti. Perlu ada persediaan yang rapi untuk elakkan ia berulang. Dan bersama dengan Dr. Muhammad Afiq Muhammad Nom, pakar klinikal perubatan kecemasan, Jabatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Terima kasih doktor. Terima kasih bersama kami doktor. Terima kasih Fitri Fariha. Okey. Stroke haba ni doktor, mungkin doktor boleh terangkan sebenarnya bagaimana sebenarnya kita ni boleh terkena stroke haba. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan, dan topik ini saya rasa sangat pentinglah untuk orang ramai tahu, kerana dalam keadaan cuaca yang sekarang ini tak menentu, kadang-kadang panas walaupun kita rasa hujan semalam tapi masih lagi musim tu akan berlanjutan kemungkinan sampai Ogos sebenarnya atau September, dan stroke haba ni sebenarnya berisiko, semua orang berisiko untuk menghadapinya, terutamanya kalau berhadapan dengan situasi pekerjaan yang di luar, di kawasan outdoor yang berpanjangan yang lama. So, seseorang itu boleh mendapat stroke haba apabila dia terdedah dengan sinar matahari ataupun kawasan yang panas. Contohnya seorang yang bekerja di ladang, buruh binaan, even tentera dan polis pun boleh berhadapan dengan risiko seperti ini. Jadi mungkin untuk yang golongan yang fragile, kanak-kanak mungkin lebih terdedah doktor? Ya betul, kanak-kanak yang bawah 5 tahun, orang yang berisiko berumur lebih 60 tahun, yang mempunyai penyakit seperti komoditi yang kronik tertentu dan juga yang lemah badannya lah. Kalau mereka ini terdedah dengan kawasan yang panas yang lama, mereka juga berisiko tinggi untuk mendapat stroke haba ini. Okey, kadang-kadang individu itu tidak sedar bahawa dia terkena stroke haba. Kan? Sebab mungkin dia rasa rutin itu dah biasa dan sebagainya. Tapi mungkin doktor boleh terangkan juga bagaimana kita nak ketahui bahawa ini dia simptom-simptom sebenarnya stroke haba telah berlaku pada diri kita. Okey, dia pada peringkat awalnya mungkin seseorang itu mengalami kelesuan dahulu, kelesuan haba dipanggil, atau lebih awal dipanggil kejang atau cramp, stroke cramp, heat cramp atau kejang haba, kemudian kelesuan haba dan kemudian stroke haba. Dalam pada waktu awal mungkin simptomnya sangat mild lah, sangat sedikit seperti panas badan, lemah-lemah sedikit, rasa nak demam, tapi dia boleh diatasi apabila dia minum air yang banyak ataupun keluar dari kawasan yang panas itu ke tempat yang redup ataupun kawasan beraircon. Tapi apabila ia berlanjutan, ia akan mula mengalami lesu, denyutan jantung panjang, denyutan jadi laju, lemah, sangat lemah, loya-loya, dah sakit kepala. Tapi masa itu boleh peluh lagi dan suhu badan masih lagi di bawah 40. Tapi apabila dia dah lebih lama lagi lepas tu, dia tak buat tindakan apa-apa, tak pergi ke tempat yang redup atau minum air yang banyak, dia akan mula mengalami simptom yang lebih teruk lah. Doktor, bagi kita bertemu ataupun tahu orang sekeliling yang terkena stroke haba ni, apa langkah pertama yang boleh kita bantu dan dibuat? Okey, kalau seseorang sudah mengalami simptom-simptom seperti itu, kita boleh bantu mereka ni. Kalau nampak penat tu, kita alihkan dahulu ke tempat yang redup, kawasan yang aircon, yang berhawa dingin, dan kita bantu dia untuk, kalau dia masih boleh minum air, kita bagi minum air, dan kalau dia panas, kita bukakan sedikitlah, longgar-longgarkan baju dia dan letakkan air yang tempat-tempat yang sepatutnya lah. Okay, baik, hari ini kita ada contoh. Siapa nama ni? Kita letak nama. Riha nama dia. Okey. Mungkin doktor boleh tunjukkan kalau misalnya kita berhadapan dengan individu yang terkena stroke haba. Okey. So, formulanya kita mungkin boleh assess dia lah. Kalau nampak dia macam masih boleh bercakap ataupun elok, kita boleh tegakkan dia sedikit, bagi dia boleh minum air. Pada masa sama kita cuba buka longgar-longgarkan baju. Kalau dia pakai jaket tebal ke, buka buka semua dan buka lah yang sepatutnya. Dan kalau kita ada air, air dan juga kain, kita basahkan, kita lapkan bahagian-bahagian seperti tengkuk dia, bahagian ketiak, kelangkang dan juga kepala lah. Basah-basahkan air yang supaya dia keluar haba dia tersejat. Dan kalau lebih baik ada ice pack, letak bawah ketiak semua. Bukan kalau ada tiba-tiba curah dengan air. Bukan basah nanti bolehlah, tapi nanti takut terkejut, kita buat perlahan-lahan. Tapi kalau dah terlalu kritikal, biasa di hospital kita akan cuba basahkanlah. Bermaksud doktor kena susun kembali jadual gaya hidup ya? Di mana kita berada, pukul berapa, apa yang dipakai, material apa, kemudian pendedahan matahari macam mana? Ya betul. Yang penting adalah hidrasi kita tiap-tiap hari cukup minum 3-4 liter. Kalau lebih-lebih kalau kita terdedah di luar dengan jangka masa yang panjang. Okey. Maksudnya kalau misalnya kita ada satu kain, kita lap seluruh badan lah. Ya, tapi betul. kalau boleh
mungkin kalau di rumah ke bukan macam kita boleh bawa ke tempat yang lebih redup dan banyak perlengkapan. Kain ni boleh kita letak bawah ketiak macam tu je, biar macam tu ke ataupun bagaimana? Kalau kita sendiri untuk kita sendiri, kita boleh ambil minum air lah dan cuba tempat yang redup. Kalau boleh mandi, pergi toilet mandilah. Kan? Okey, setakat ni bagaimana doktor melihat pesakit-pesakit datang ke Jabatan Kecemasan PPUM yang membabitkan kes strok haba? Okey, sehingga yang setakat ini kita masih lagi belum ada di kecemasan lah, kita tak terima lagi yang sampai level strok haba lah. Tapi yang datang dengan letih, kurang dehydration tu bekas mungkin mengalami aktiviti luar yang berpanjangan, datang adalah sedikit sebanyak. Terutama kalau ahli sukan lah, dia main aktif kat luar sangat panas, lepas tu tiba-tiba dia sangat rasa letih, sampai lembik datang pun dah kita terpaksa masukkan air drip semua. Okay. Itu mungkin atlet yang mungkin dah terbiasa dengan rutin dan mereka pun ada pelan pemulihan ya. Mengambil air yang isotonik dan sebagainya. Tapi untuk orang awam ni memang kena faham dan kena tahulah situasinya. Juga nasihat doktor, sebab sekarang ni saya tengok macam Ricu juga, kalau macam di kawasan masjid kan solat Jumaat, mereka yang lewat sampai kadang mereka ni berdiri di belakang tu tanpa ada sebarang kemah apa semua. Jadi kena betul-betul kena sesuaikanlah. Memang kita nak beribadah tapi kena ada juga caranya untuk lindungi diri. Mungkin boleh sediakan air untuk minum sewaktu masih dan menunggu untuk waktu solat tu. Penawarnya adalah air, doktor? Ya, antara yang bekas ialah antara penyumbang utama untuk strok haba ini. Disebabkan nanti berpanjang hingga bulan September kan. Jadi bagi mereka yang aktif bersukan pula, doktor, mungkin doktor ada tips pada mereka yang aktif bersukan ni. Okey, untuk aktif bersukan memang kena sediakan air itu secukupnya lah. Dan jadual untuk latihan sekurang-kurangnya ada bukanlah panas terik sangat tu, tapi mungkin ada waktu tertentu mereka perlukan waktunya seperti itu, tapi perlu dijadualkan dengan sebaiknya supaya mereka boleh ada cukup waktu yang rehat, waktu untuk minum dan untuk berlatih. Doktor syorkan yang mana? Air kelapa ke, air putih ke, isotonik ke? Air putih yang sebaik-baiknya, tapi untuk rasa manis, untuk rasa sedap dan selera untuk minum lebih banyak tu bolehlah tambah sedikit sebanyak ada perasa, dan yang sebaik-baiknya lah air minuman, air mineral, air kosong. Doktor juga nasihat kepada mereka yang berurusan dengan kenderaan ya. Kenderaan dalam kenderaan yang mungkin bahaya, yang cuaca panas macam mana? Okey, pastikan satu yang penting aircon tu ada sistem penghawa dingin atau ventilation tu ada sebaiknya, dan kalau terpaksa berada dalam lama tu mungkin boleh berhenti untuk cari tempat-tempat yang redup untuk berehat sebentar. Strok haba ni kalau paling teruk boleh jadi macam mana, doktor? Oh, dia boleh sampai koma dan sampai mengancam nyawa. Kita pernah dapat kes dalam 5 tahun lepas lah, di satu festival muzik waktu tu, mereka menari daripada pagi sampai ke malam dan akhirnya kurang minum, terlalu aktif physical activity, dan kemudian dibawa ke hospital kerana dah sampai dah lemah badannya. Maknanya kandungan air dalam badan tu dah betul-betul kurang. Kena pandailah untuk merancang waktu bila nak minum kan. Mungkin lebih banyak waktu siang berbanding waktu malam supaya kekal sihat, bertenaga dan hidrat yang bagus. Mungkin doktor ada pesanan kepada penonton Malaysia hari ini? Okey, untuk semua penonton, dalam keadaan cuaca yang sekarang tak menentu dan terutamanya panas yang akan berpanjangan nanti, kita kena jaga kesihatan diri kita, minum air secukupnya dan susun jadual kita untuk berada dalam, kalau kita terpaksa berada di luar dan jangka masa yang lama. Doktor, ada soalan ni. Baru tadi kita dapat. Dia tanya, doktor, boleh ke kalau kita bersenam waktu malam? Kalau misalnya alternatif lah. petang, alternatif kan? Sebab petang kadang-kadang pukul 6 pun rasa panas lagi, terik lagi kan? Saya tak ada halangan untuk bersenam pada waktu malam. Kadang saya pun main bola pada waktu malam. So asalkan kita ada cukup rehat, cukup minum dan waktu yang aktif waktu malam Kita penyokong Real ke Liverpool? Dua-dua tak. Okey. Cik, doktor banyak kerja lah dekat ER. Banyak lagi. Tak apa, seimbang itu. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Afiq Muhammad Noor, pakar klinikal perubatan kecemasan Jabatan Kecemasan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Itu dia, merancang jadual hidup, pandai untuk mengambil air dan sebagainya. Okey.